Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua yang datang hadir bersama kelas pada tengah hari ini. Kita ada Irfan, ada Naim, ada siapa guna nama Atun Hasan? Atun Hasan siapa bagi tahu Ustazah? Yelah saya tu siapa? Amin. Amir Syahmi. Lupa Ustazah, rasanya pernah dah itu ni. Okay, Amir Syahmi, kita ada Isyak, Mikael, Nisa, kita ada Farisha, Nurul Farisha. Okay, ramai juga yang datang ni, baru masuk. Okay, selamat datang semua. Kita ada Hafizuddin, kita ada siapa lagi? Solehah, ni Iman Solehah. Nama Iman menyepi, tak dapat masuk kelas Ustazah. Kita ada Syifa. Okey. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak buat ulang kaji kertas peperiksaan kamu yang hari tu. Kamu boleh tengok di sini. Kamu rasa senang ke susah? Cuba jawab. Sederhana. Sederhana. Ada hak keluarga Iman, tak apa. Okey, sederhana ya. Tapi bila Ustazah cek dari, Ustazah baru cek seorang je hari tu. Ustazah cek nak tengok je soalan dia kan senang ke, susah ke. Okey, Sofia masuk. Ahlan wa sahlan Sofia. Okey, Ustazah cek soalan itu, Ustazah rasa macam okey lah, tak adalah susah pun ni. Macam ni mesti boleh target boleh ramai dapat A kalau soalan macam ni lah. Ustazah target macam tu lah. Tapi belum tanda ke semuanya lagi, baru tanda seorang je hari tu. Kita tengok nanti. Siapa lah? Ya? Siapa? Siapa? So tak ingat lah pula siapa kau orang ni. Lupa. Tapi rasa budak lelaki kot. Okay. Syamimi baru masuk. Okay, kita terus ya. Kita tengok. Tu dia. Besar pula dah. Boleh nampak? Boleh. Tak ada ni dah kan? Okay, kita besar terus. Soalan pertama. Okay, soalan pertama. Soalan ni bukan Ustazah buat jadi tu, Ustazah pun tak tahu. Tu yang Ustazah tengok tu ya. Soalan ni Ustazah Shu ambil daripada mana pun tak tahulah. Okay, jawab semua soalan. Ustazah tengok bahagian A dia ada 30 soalan je kot rasanya. Macam tu lah. Kan? Kemudian okay, dia suruh bulat. Soalan pertama, surah Al-Qadar. Al-Qadr dinamakan kerana membicarakan tentang kemuliaan. Ada pula tulisan Rumi bawah ni. Kalau Ustazah tak buat dah tulisan Rumi ni, buat apa kan? Okey, kerana apa? Jawapan dia apa? Membicarakan tentang apa? A, B, C, D. Hari akhirat, Lailatul Qadar, malaikat, hari kelahiran Nabi. Jawapan? Ya. Semua orang buat B ke yang dalam kelas sekarang ni semua buat B ke? Tak ingat. Kan yang buat lain? Okay. B jawapan dia B Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Okay, soalan kedua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat di atas, keberkatan malam Lailatul Qadar berterusan sehingga bila? Terbit fajar. B, terbenam matahari. C, waktu petang di akhir Ramadan. Jawapannya? Alif A. A. Semua orang jawab A ke? Ada jawab lain? Tak ingat. D. Salah. D. D. Akhir Ramadan. D. Terbenam matahari. Saya tak tahu. Tengok tu. Okey, kita tengok apa ayat dia kan. Salamun, sejahteralah. Hiya, sejahteralah ia hingga matla'il fajr, terbit fajr. Fajr ni apa? Fajr. Ya, jawapan dia A ya, sehingga terbit fajar. Iyalah tu. Okey, sehingga terbit fajar, jawapan dia A. Okey, kalau rasa-rasa dia buat salah, catat yang ni nanti buat pembetulan siap-siap. Okey, soalan ketiga. Antara berikut, yang manakah bukan pengajaran daripada surah Al-Qadr? Dia nak bukan. Yang mana bukan? Al-Qadr. Yang mana bukan? 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 Yang mana bukan
memperbanyakkan amalan ibadah. A, B, menghayati kandungan Al-Quran. C, menunjuk-nunjuk beribadah. D, bersyukur C. dengan nikmat. C. Jawapan apa? C. Kan? C. Saya jawab C. Okey, bagus. Nampak sangat jawapan dia C kat sini. Dia tak ada kebat sangat kat sini jadi siapa yang tersilap kenalah. Ini kat sini mudah aja, kita boleh cepat tangkap. Menunjuk-nunjuk, takkanlah beribadat kita nak menunjuk-nunjuk. Jawapan dia C sebab dia lah bukan. Okey, ini muka surat satu page ni. Okey, surat kedua ni. Kita tengok seterusnya, soalan keempat. Page seterusnya. Soalan yang keempat. Antara contoh kesempurnaan pendengaran Allah sama berbanding makhluk ialah apa jawapan dia? A, Allah memerlukan alat. B, Allah mendengar bunyi kuat sahaja. C, Allah memiliki deria pendengaran. D, Allah mendengar bisikan. D. Mana jawapannya? D. Zaza. Allah A ke? Allah perlukan alat pendengaran. Dadu. D. D. Daun. Dadu. Okey, D. Dadu. Okey, antara contoh kesempurnaan pendengaran Allah, ya Allah mendengar bisikan manusia, bisikan hati manusia. Jawapan dia D. D. Okey. Seterusnya, soalan yang kelima. Antara berikut pernyataan manakah salah berkaitan Allah Maha melihat basar? Yang mana salah? Allah dapat melihat semua perkara. Kita wajib beriman dengan Allah bersifat basar. Penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak dapat melihat sesuatu yang tersembunyi. Yang mana jawapan dia? D. D juga Allah tidak dapat melihat sesuatu dengan yang tersembunyi, itu jawapan dia D. Mana boleh Allah melihat semualah. Okey. Yang ke-6, soalan yang ke-6. Berikut ialah tindakan yang membuktikan keimanan kepada Allah Maha melihat kecuali kecuali di sini. Apa jawapan dia? Mengambil barang rakan tanpa minta izin. Memberi kucing makan di tepi jalan. Mengemas bilik tidur tanpa disuruh. Bergotong royong membantu mangsa banjir. Jawapan mana yang tadi? Jawapan dia A. Yang dia kecuali. Membuktikan kita ni beriman kepada Allah kecuali. Takkan nak mengambil barang ni mencuri lah tanpa izin. Okey. Betul semua ke ni? InsyaAllah. Tak tahulah. InsyaAllah betul semua. Okey, setakat baru 6 soalan ni boleh lagi layan, insyaAllah lah, betul lagi semua. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya bermula dengan soalan nombor 7. Hukum melakukan solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha ialah jawapan dia? Iya, sunat muakkad. Jawapan dia B sunat muakkad. Kita belajar banyak kali dah ni. Okey. Betul ke? Kan ada yang salah? Tak tahu. Tak apa, nanti Salsa yang akan tahu. Salsa tanda kat tangan kamu. Okey, soalan kedua. Seterusnya, soalan ke berapa ni? Ke-8. Solat sunat hari raya. Okey, rakaat pertama melafazkan takbir sebanyak 7 kali diselangi tasbih. Rakaat kedua melafazkan takbir sebanyak berapa kali diselangi tasbih? Berapa? D atau B? Apa atau pula? Tak ada atau. Tak tahu dah. Rakaat pertama 7. Rakaat kedua berapa? 5. 5. 5. Lima lah. Okay, jawapan dia B 5. Jangan tak tahu pula. Atau tak ada atau. Yang 5. Satu jawapan sahaja. Okay, kita belajar solat witir masa nak raya dah kan. Masa tu Ustazah ingat lagi. Kita nak cuti, kita buat tengah bulan puasa, kita nak cuti nak cuti raya dah masa tu sebelum PKP. Elok raya tu PKP. Duduklah rumah dan diam. Okey, soalan ke-9. Antara berikut yang manakah hikmah mendengar khutbah selepas solat sunat hari raya? Hikmah, yang mana hikmah? A, membuang masa.
B. Merosakkan syiar Islam. C. Menambah ilmu pengetahuan. D. Memecah belahkan masyarakat. Yang mana satu hikmah? C. B. C. Dia betul. Dia kata C. C Saza. C. C. Hikmah tu benda yang baik lah. Yang lain semua benda tak baik dan benda negatif. Hikmah je yang baik. Apa C je yang baiknya? Menambah ilmu pengetahuan. Okey, tambah ilmu pengetahuan bila dengar khutbah. Okey. Ni dah sampai soalan yang ke-9. Okey. Setakat ni okey dah? Okey lagi tak? Ada apa? Okey Dah kot. ada Okey kot. Okey kot. Ya. Kita tengok seterusnya. Soalan yang ke-10. Siap ada gambar kemah dengan api lagi. Okey, peristiwa pembukaan kota Mekah di Maruz Zahran, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Soalannya, mengapakah Nabi Muhammad memerintahkan perkara di atas? Kenapa Nabi suruh pasang obor banyak-banyak? A. Untuk berhenti rehat. Untuk membakar kawasan kampung. Menakutkan kaum muslimin. B. Menyambut ke? Kalau ini untuk rehat, pasang kemah je lah. Tak payah pasang api-api tu. Apalah. Aduh. Jawapannya C, menakutkan kaum musyrikin. Pasang api banyak tu. Bukan pasang satu je. Unggun api bukan pasang satu je. Pasang sebanyak mungkin tu. Yang menyalakan obor api sebanyak mungkin. Bila dari jauh nampak banyak sangat, ramai sangat. Banyak-nyut kan api tu. Jadi kat situ dah menakutkan kaum kafir Quraisy. Bila dia tengok banyaknya api masuknya macam seolah-olah ramai sangat tentera Islam ni. Okey. Tu dari sudut emosi, Nabi telah memenangi dari sudut emosi dari tu yang pertama lah. Tu kehebatan Nabi berperang. Okey, seterusnya soalan yang ke-11. Berikut ialah tindakan Nabi Muhammad setelah berjaya memasuki kota Mekah. Kecuali apa dia? A. Menundukkan kepala tanda syukur. Nabi naik kuda tu kan, dia sambil jalan tu dia tundukkan kepala dia. Okay, yang B, menjaga keselamatan penduduk. Nabi pesan siapa yang nak selamat duduk dalam rumah masing-masing kan. Yang C, kemudian C, memusnahkan patung berhala. Tindakan Nabi sampai dekat Kaabah tu, segala patung berhala di sekeliling Kaabah semuanya dimusnahkan. D, membalas dendam terhadap kaum Quraisy. Ada ke Nabi buat macam tu? Yang mana satu jawapan dia? D. Sebab dia nak kecuali yang A, B dan C ni memang Nabi buat semua. Yang kecualinya D, Nabi tidak berdendam, tak ada balas-balas dendam, tak ada. Nabi maafkan semua sepatutnya kat situ Nabi memaafkan semua orang. Nombor 12. Berdasarkan peristiwa pembukaan kota Mekah, apakah iktibar ataupun pengajaran yang sesuai anda amalkan? Jawapannya sentiasa bersyukur, berputus asa, sentiasa membalas dendam, ala usaha. Jawapannya bagus. Yang tu kita semua lah tu kot. Sentiasa bersyukur, alhamdulillah. Dah dapat sampai soalan ke-12. Kalau rasa-rasa ada yang salah tu tanda siap-siap tulis siap-siap. Tak tahu sama ada betul-betul salah. Tak tahu, tak apa, tunggu dapat kertas. Seterusnya kita tengok soalan ke-13. Manusia dituntut menjaga adab terhadap haiwan seperti berikut. Kecuali memberikan perlindungan, membunuh tanpa sebab, memberikan makanan, memberikan rawatan. Jawapan dia mana? B. A. B.
Jawapan dia B. Membunuh tanpa sebab. Mana boleh bunuh haiwan tanpa sebab, suka-suka hati je. Kucing latang lintah depan kamu, kamu sembelih dia. Mana boleh? Kan? Tapi kalau macam nak bunuh nyamuk, boleh tak? Tak. Bunuh nyamuk pun tak boleh. Tak. Boleh. Betul. Nyamuk tu ada sebab lah kita bunuh. Kalau kita tak bunuh dia hisap darah kita kan. Dia bukan setakat hisap. Dia gigit tu. Denggi apa semua tu lah. Kan malaria tu semua macam nyamuk lah tu. Asal pada nyamuk. Sebab tu boleh dibenarkan membunuh. Itu membunuh dengan sebab. Kalau tanpa sebab tak boleh. Contohnya kucing yang kita memang pelihara, kita sayang, dia pun kita bunuh dia. Ya, tak boleh. Kalau tikus boleh tak kita bunuh? Boleh. Sebab kalau ada sebab lah. Tikus boleh sebab dia makhluk perosak. Jenis-jenis makhluk perosak ni boleh dibunuh. Tikus, apa dia, lalat. Yelah. Okey. Yang makhluk perosak tu dia boleh menyebabkan penyakit kepada kita. Itu dia namanya makhluk perosak. Dia orang ni membawa penyakit. Sebab dia orang ni duduk dalam kotoran, datang pada kita, meninggalkan kotoran tersebut. Kuman apa semua. Okey, yang tu boleh dibenarkan membunuh. Ular, boleh bunuh tak ular? Tengoklah spesies dia. Jenis spesies dulu. Kalau misal kata kita, sepatutnya kita tak ada duduk dengan ular kan. Ular bukan haiwan peliharaan. Malah dia haiwan yang berbahaya. Tapi tiba-tiba dia datang. Tu boleh lah kita bunuh. Kita pun takut nak bunuh pun. Kita panggil bomba dulu pula. Tapi bunuh lah sebab dia boleh membahayakan kita. Lipan. Yang kecil-kecil tu kita berani bunuh lah. Lipan kan. Sebab kalau tak, kita pula yang menjadi bahaya nanti pada dia. Okey, seterusnya soalan yang tadi berapa? 13 ya? Okey, soalan yang ke-14. Mengamalkan adab terhadap haiwan dapat kepada manusia. Dapat apa? A. Memberi sumber makanan. B. Memusnahkan habitat. C. Memberi ancaman. D. Menjejaskan. Betul. Jawapannya A. Right dekat A. Memberi sumber makanan. Contohnya apa? Bela lembu, bela kambing. Sampai masa boleh sembelih makan. Itu yang haiwan yang boleh disembelih lah. Ayam yang boleh dimakan. Kalau kucing janganlah makan pula. Itu tak boleh dimakan. Okey, seterusnya soalan yang ke-15. Ada gambar kucing. Amin mendapati kucing kesayangan jatuh sakit. Okey, antara berikut situasi manakah menunjukkan tindakan yang betul dilakukan? Banyak jawi dia ni banyak salah lah. Okey, tindakan yang betul dilakukan. Yang mana satu? Membiarkan kucing kesakitan. B. Memberikan ubat demam. C. Membawa ke klinik haiwan perawatan. B. Banyak. Jawapannya? B. B. C. Apa B? Ubat demam. Demam kan. Apa bagi kalau ubat demam, kita tahu ke dia demam ke tidak kan. Entah dia sebab sakit kaki ke kan. Tak payahlah lagi ubat demam. Okay, jadi jawapannya bawalah ke klinik, biar doktor yang cek, doktor tahulah sakit apa, ubat apa yang diperlukan kucing. Okey, ubat demam. Tak lagi kau bagi ubat demam kamu kat dia. Tak sesuai ni. Okey, tu dah sampai soalan 15. Kita tengok seterusnya. Dah habis dah soalan 15. Bahagian A. Bahagian A 15 soalan maksudnya 30 markah sahaja. Itu bahagian A, A, B, C. Kita tengok soalan bahagian B. Ya. Kalau Ustazah buat, sebabnya Ustazah buat untuk negeri Perak punya, kita punya skema lain sikit. Skema kita punya apa? Itulah skema kita lah lain daripada yang macam kamu buat ni. Itu saya kata macam senang sikit. Okay, sepatutnya soalan ni 40 soalan objektif. Bahagian B nya 10 soalan sahaja. Okay, ni Ustazah nak bagi tahu hari Isnin ni pecah rahsia pula. Diam-diam tau. Diam-diam tapi sekejap lagi Ustazah bagi kau semua orang. Hari Isnin ni Ustazah akan pergi membuat soalan untuk SPI.
TSR. Ada ujian bertulis dikekalkan. Dulu kan selalu kata dibatalkan kalau sekali lagi tak masuk sekolah. Tetapi kali ini pihak JPN menetapkan kita teruskan juga ujian bertulis tapi secara atas talian. Ni Saudara nak pergi buat soalan atas talian nanti ni. Hari Senin nanti. Tapi kali ni disebabkan macam pengalaman untuk ujian lisan hari tu ada yang bukan tak sempat, macam tak nak buat kan. Jadi macam susah, guru-guru ramai yang macam bersungut lah. Jadi kita akan buka soalan untuk murid yang berminat sahaja. Murid yang berminat nak masuk SMKA, boleh jawab soalan. Siapa yang tak minat, tak apa, tak payah jawab maksudnya. Macam itulah setakat info awal-awal ini. Okey, kita tengok masuk soalan bahagian B. Jawab semua soalan. Okey, nomborkan ayat 1 hingga 5 dari surah At-Tin. Kamu dah hafal dah? Mengikut susunan betul. Okey. Mana satu nombor satu dia? Watinu Zaitun. Ya, nombor berapa dekat soalan nombor berapa ni? Nombor 17. 17. Kamu tulis 1. Okey, yang kedua? 16. 16 ya. Waturi sinin. Okey, nombor 2. Nombor 3? 20. 20. Nombor 20. Wahazal baladil amin. Nombor 3. Seterusnya nombor 4. 19. Nombor 19. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nombor 19. Nombor 4. Okey, nombor 5. 18. 18. Badanahu asfala safilin. Okey, ni nombor 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul semua ke tu? Betul. Tak sure lagi. Okey, bagus. Okey, soalan ba. Sesuaikan bacaan nun, sesuaikan seperti tak ada hamzah Sesuaikan bacaan nun sakinah atau tanwin di bawah mengikut kategorinya. Okey, nun sakinah atau hamzah baca dengung ataupun tak dengung. Okey, nombor 21. Seorang baca Isyam Kael. Ya, ya. Isyam Kael. Baca. Baca lah tu. Okey, saya baca. Nombor 21. Saya yakin salah. Kafaru min ahlil Panjang. kitab. Kafaru. Pendek je. Kafaru. Kafaru min ahlil kitab. Okey. Apa, dibaca dengung ke tidak dengung? Kat mana hukum nun matinya kat situ? Ada tak? Dekat ni. Min kan? Min ahli. Okey, baca dengung ke tak dengung? Entahlah. Tak dengung. Tak dengung. Tidak dengung Tidak dengung. Jadi tarik pergi dekat tidak dengung. Min ahli. Tak ada dengung. Ya. Tak ada dengung. Min ahli saya. Faham tak ni? Faham. Faham. Okey. Ni hukum nak tanya lagi dalam. Ni hukum nama apa ni min ahli ni? Allah Ustazah. Cepat. Apa nama hukum? Izhar halqi. Ya, izhar halqi. Bagus. Isyak kan? Betul salah, Mai. Okey, seterusnya soalan ke-22. Baca. Siapa nak baca? Naim. Naim pula. Betul ke Naim nak baca? Saya. Okey, saya siapa? Iman. Okey, Iman baca Iman. Rasulun minallahi yatlu. Okey, kat mana dia punya nun sakinah dia? Nanya obat keris. Nun sakinah tak ada. Apa yang ada kat situ? Tanwin kot. Kat mana tanwinnya? Taklah. Ada tak? Jumpa? Ada. Dekat lam. Dekat lam. Betul. Rasulum.
Kan tanwin tu lum tanwin bertemu mim. Okey, jawapannya apa? Dengung ke tak dengung? Dengar. Dengung. Bagus, tarik pergi dekat dibaca dengung ni. Okey, apa nama hukum dia? Tanwin jumpa mim. Ni. Apa kan nama? Ifat Mat, bukan mat. Oh, Apa salah. dia? Ni apa nama dia? Apa dia? Alah, Cepat. Dia. Ide. Idgham. Idgham apa? Ma'al gunnah ke bila gunnah? Maruna. Ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa mim. Ya wa mim. Idgham ma'al gunnah. Okey, bagus. Lepas. Soalan 23. Siapa lagi tak baca lagi? Nisa tak baca lagi. Baca Nisa. Kairan. Baca Nisa. Kau baca. Diam. Walal akhiratu khairul laka. Okey, kat mana dia punya hukumnya? Ada nun sakinah ataupun tanwin? Nun sakinah tak ada. Yang ada? Nun Sakinah. Ada. Nun sakinah tak ada. Yang ada apa? Jumpa tak? Ra. Ni tanwin kan? Khairun. Run kat sini. Khairun tapi jumpa dengan lam. Dia jadi khairul laka. Hukum dia baca dengung ke baca tak dengung? Tak dengung. Okay. Ha? Kau dengar ke? Tidak dengung. Tarik lagi tidak dengung. Apa nama hukum dia? Ni apa tu? Idgham bila gunnah. Tadi mak atas ni ma'al gunnah ni bila gunnah. Tanpa dengung ya. Idgham tanpa dengung bila gunnah. Okey, bagus. Soalan seterusnya 24. Cepat sikit. Siapa pula? Hafiz. Hafiz. Cepat Hafiz. Hafizuddin. Saya tak kecuali. Diam. Banyak tak ada sama kecuali semua kena. Cepat Hafizuddin. Dua bising saja. Lepas ni Naim. Okey, cepat. Jangan bising. Bagi Hafizuddin dah baca. Saya susah. Dah lari tu. Sabar. Ustazna. Okey, kat mana hukum dia? Nun berjumpa? Ra, betul ya. Ni nun sakinah berjumpa dengan ra. Okey, nak baca macam mana? Dengung ke tak dengung? Dengung? Tidak dengung ya. Dia sama dengan tanwin berjumpa dengan ra tadi. Khairul laka jumpa lam tadi kan. Ra dengan lam dua ni. Ra dan lam. Yang ni nun sakinah jumpa ra. Ar-ra. Okey. Tidak dengung. Hukum dia apa namanya? Hukum dia idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Sama dengan atas ni. Bila gunnah. Okey. Seterusnya soalan Tahim ke nombor 25. Amir. Naim tak cakap. Amir. Naim saja. Banyak mulut tu ni. Lekas Naim. Baca lah. Naim. Tak nak lari dulu. Cepat Naim. Okey, baca. Baca lah. Aduh. Bukan Lari mic. dulu. Baca Naim. La ilaha illallah dah buka dah. Kecuali ya. Wa man yakmal miskola zarratin. Okey, kat mana hukum dia?
Oh, dah tak tahu. Oh, pening. Pedih lah. Ya. Ada pening ya. Woman. Waman. Waman. Nun bertemu dengan Ya. ya, nun bertemu dengan ya. Bacanya kena dengung ke tak dengung? Dengung ya. Wa mai ya'mal. Tu dengung tu. Ya, wa mai ya'mal. Okay, dibaca dengung, tarik pergi dekat dengung. Okey. Apa nama hukum dia ni? Idgham bertemu Maimuna. dengan ya betul. Idgham ma'al gunnah. Ya waw mim nun, kena ingat tu. Ya waw mim nun idgham ma'al gunnah. Macam sama yang soalan 22. Rasulum ya mim. Yang ni wa mai, ni jumpa ya. Okey, selesai. Betul semua ke bahagian ni? Dengung tak dengung ni betul tak? Entah. Ada dua Tak tahulah. Lantak rumah tak tahu nanti soal tanda right tengok macam mana. Okey, itu soalan muka surat 7. Terkecuali apa Naim tadi. Okey, muka surat 8. Muka surat 8 kita tengok tulis betul atau salah. Senang sangat macam soalan tahap 1 kan. Pada penyataan berkaitan sifat Allah kalam. Okey, sifat kalam Allah. Okey, soalan yang pertama yang soalan 26. Siapa tak baca lagi? Ni. Amir. Amir Syami. Nombor 26. Amir. Mana Amir tak ada? Saya sokong Amir Tak Syamil. ada boy. Mana Amir? Kita wajib Meyakini. meyakini bahawa Allah Maha berkata-kata. Ya, betul ke salah? Betul. Okey, bagus. Betul ya. Kita wajib meyakini. Betul lah. Okey, soalan ke-27. Kamu kena tulis betul ikut ni ba ta wa ulang. Betul. Okey, nombor 27. Cara orang lain lah baca. Nombor 27 siapa tak baca lagi? Ya Mimi. Syamimi. Okey. Cara Allah berkata-kata serupa dengan makhluk. Salah. Okey, pandai. Salah, jawapan dia salah. Sin alif lam ha kat sini ya. Salah. Bagus. Soalan 28. Siapa tak baca lagi? Tak tahu. Sudah tengok. Sofia. Nurul Farisha. Sofia. Okay. Nurul Farisha boleh buka mic. Apa soalan 28 kita kan? Soalan ke-28 baca. Ni Farisha boleh buka mic tak? Mic rosak? Ya benar. Hafiz baca. Sofia mana? Oh, Sofia Kamila. Okay, Sofia. Baca Sofia. Allah memiliki sifat kekurangan dan kecacatan. Jawapannya? Salah. Mana ada Allah kekurangan dan kecacatan? Tak betul lah, jawapannya salah. Si alif lam salah kat sini. Okey, bagus. Nombor 29. Syifa tak baca lagi. Syifa buka mic. Syifa dan juga Farisha. Tiada orang. Masih Ada orang. Hafizah. Tak tahu. Alah, Hafiz. Aku tak kena baca lah Fiz. Hafiz baca, Miss. Aduh. Hafiz baca lah, Fiz. Tak boleh. Okey, saya ada masalah lain. Masalah tak apalah, Syifa ada masalah tak boleh nak buka mic apa semua, tak apa. Okey, ni pun Farisha ada masalah juga kot, ya. Ya. Irfan. Laki dari Irfan tak apa. Laki Irfan sebab tulisan dia canggih benar namanya tu.
Irfan. Irfan GP. Dia bendi. Canggih nak tulis nyanyi berbunga-bunga. Ha, apa katanya? Tak pandai baca. Kita baca je. Kenapa tak ada baca? Mari sini, baca sama-sama. Kita soalan ke berapa ni? Nombor 29 kan? Ha, tak apa Irfan, cuba je buka mic baca. Irfan GP cepatlah. Lain kot. Oh, lain. Hafiz lah, lain. bagi Hafiz lah. Ya. Apa dia? Ha, Irfan tak mau Ada baca ke? Hafiz lah. Ulang balik. Ada Hafiz. Okey, Irfan. Irfan baca. 29. Ha, Nabi. Ya. Suara pun dah besar. Ha, lekas. Baru. Ni Mersa. Betul. Nabi Musa. Nabi Mersa pernah berhakap terus dengan Allah. Ya, Nabi Musa pernah bercakap terus dengan Allah. Jawapannya betul ke salah? Betul. Betul. Bagus Ifan. Okey. Jawapannya kat sini betul ya. Kamu tulis bata waulam. Betul kat sini. Okey, seterusnya soalan 30. Hafizuddin. Hafiz. Abang Idola, baca. Jelah. Abang Isa. Cepatlah. Aduh. Cepat Hafizuddin. Dah buka mic tu terus je. Kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Betul. Jawapannya Betul. Betul. Ya. Pandai Abang Isa. Ha, ni senang tu saya kata macam soalan tahap satu je ni budak je 1, 2, 3 boleh jawab dah ni. Ha, kalau kau salah kat sini tak tahu nak kata lah. Okey, soalan seterusnya. Soalan 31 hingga 35. Lorek kan. Nampak tu? Ha, buat kerja macam budak tahap 1. Okey, perkara yang batalkan puasa. Ha, yang batalkan puasa. Okey, kita tengok. Ini dia dah siap lorek bagi contoh dah ni. Jimak di sini hari. Okey, pertama. Kemudian, muntah dengan sengaja. Nak kena lorek katanya. Lorek. Dengan sengaja. Okey. Dengan sengaja kan? Betul. Okey, lorek kat sini. Seterusnya, tidur di siang hari? Tidak. Ha, tak batal puasa. Mandi. Batal puasa. Tak. Okey, mandi pun tak batal puasa. Okey, murtad. Keluar dari Islam. Batal puasa tak? Iya. Batal puasa. Lorek. Keluar darah haid. Batal puasa tak? Batal. Lorek. Membaca Al-Quran. Okey, tak. Makan dengan sengaja. Lorek. Batal puasa. Pengsan sepanjang hari. Batal. Batal ya. Apa tu? Menitis ubat ke dalam mata. Tak batal, tak perlu lorek. Okey, jadi jawapannya muntah, lagi murtad, keluar darah haid, makan dengan sengaja, pengsan sepanjang hari. Yang tu je perlu dilorek. Okey, dah masuk pusat sebelah pula. Surat 9, Jim. Gariskan jawapan yang betul berkaitan kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Dia dah bagi antara dua kena garis. Okey, nombor 36. Ishak baca, Ishak Mikael. Sekejap ya. Abang Encong. Liang lah. Apa ni? Macam ni tak jelas Azhar. Abang Encong tu Penyebaran. Aduh. Penyebaran dakwah. Penyebaran dakwah Islam dapat dilakukan secara terang-terangan. Okey, jawapan dia terang-terangan. Dia nak kesan kan? Kesan perjanjian Hudaibiyah. Lepas je perjanjian Hudaibiyah dapat menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Tak perlu nak sembunyi-sembunyi. Okey, jawapan dia terang-terangan. Bagus.
Okey, nombor 37. Nisa baca Nisa. Cepat. Naim lah Naim. Keazaman. Zaman kaum muslimin semakin Kukuh ke lemah? nak baca dulu. Semakin apa? Untuk mengerjakan umrah di Mekah. Semakin kukuh. Jawapan dia kukuh ya, garis kat kukuh. Yalah, lepas daripada perjanjian Hudaibiyah tak dapat masuk Mekah, tak dapat buat umrah. Jadi bila buat perjanjian lepas tu dia semakin berazam nak buat juga. Itulah semakin kukuh keazaman tu. Okey, nombor 38. Naim. Ni Iman Solehah. Naim. Naim dia kata dia kecuali. Iman Solehah. Iman boleh buka mic Iman? Dah hilang. Okey. 30. Nabi Muhammad dapat menghapuskan. Nabi Muhammad dapat menghapuskan hubungan dengan kabilah Arab yang lain. Ya ke menghapuskan? Jawapan dia. Nak hapus ke nak jalin? Menjalinkan. Ya, jawapan dia menjalinkan ya. Selepas tu Nabi Muhammad dapat menjalinkan hubungan dengan kabilah Arab yang lain. Sebelum tu susah nak menjalinkan hubungan sebab kan kena kacau dengan kafir Quraisy. Tapi bila dah buat perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian tu bebas menjalinkan hubungan. Jadi lepas Nabi Muhammad dapatlah menjalinkan hubungan dengan kabilah Arab yang lain. Okey, seterusnya soalan 39. Naim cakap apa tadi? Naim. Salah panggil kamu lagi kan? Apa? Kenapa? Okay, Naim. Baca Naim. Tengah aku tak baca kan Naim Peluang peluang melalui apa tadi? Melalui muamalah dengan bukan Islam di Mekah. Peluang apa? Menyebarkan Islam ke membalas dendam? Menyebarkan Islam. Ya, peluang menyebarkan Islam jawapan dia ya, melalui muamalah dengan bukan Islam. Muamalah ni maksudnya hubungan interaksi lah, jual beli ke, bersembang ke apa semua, itu muamalah dengan bukan Islam. Okey. Maksudnya dibenarkan selepas itu. Okey, dapatlah dibuat. Seterusnya yang ke-40. Sofia, baca Sofia. Sofia ada tak? Sekejap saja. Okey. Tak nampak? Cuba baca dulu nanti Sofia tolong. Bilangan penduduk Mekah yang memeluk Islam semakin bertambah ke berkurang? Bertambah. Ya. Siapa jawab? Saya sih. Jawapannya apa? Bertambah penduduk. Penduduk Islam, orang Islam semakin bertambah lah selepas perjanjian Hudaibiyah ni, semakin bertambah umat Islam. Okey, alhamdulillah. Tu sampai soalan ke-40. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Kelaskan pernyataan berkaitan adat rihlah mengikut kategorinya. Okey, dia dah buang satu sebab dia dah jawab. Itu apa dia? Dapat meningkatkan, menenangkan fikiran. Bila kita berihlah kelebihannya dengan akibat. Kelebihan dapat menenangkan fikiran. Kita pilih sama ada kelebihan ataupun akibat. Okey, kita tengok seterusnya. Maruah diri terjalin, tercalar, maruah diri tercalar. Akibat ke kelebihan? Akibat. Jawapannya akibat. Kamu tulis kat sini maruah diri tercalar.
Okey, seterusnya tidak mendapat pahala. Akibat. Kelebihan. Ah, Akibatnya tidak mendapat pahala. Ya. Dapat kenali budaya. Kelebihan. Ya, dapat kenali budaya. Perjalanan menjadi sukar. akibat. Akibat kat sini. Perjalanan menjadi sukar. Mendapat banyak pengalaman. Kelebihan. Kelebihan. Ingat lagi ke tentang rihlah ni? Apa? Apa rihlah tu apa? Oh. Perjalanan. Berjalan. Kan, kita nak berjalan. Kita banyak ni. Kami nak jalan mana? Adik dah berjalan dah? Sejak Kat Perak je. Bukan Perak. Ya ke? Tak boleh jauh-jauh. Iman Solehah jalan mana? Pergi tengok mandi sungai apa lah? Lenggong. Lenggong. Oh, bestnya. Adik dah pergi Cameron ke? Saya boleh bilang. Saya nak pergi Cameron minggu ni. Okey, relax. Okey, kita tengok. Garis dan tulis semula perkataan serapan bahasa Inggeris bagi ayat di bawah. Jawi lah ni. Perkataan bahasa Inggeris, kamu tak boleh tulis sahaja, kamu kena garis dulu. Baru dapat 2 markah kat situ. Kalau kamu garis saja, kamu tak tulis kat sini 1 markah. Ataupun kamu tulis saja, kamu tak garis di sini 1 markah saja. Kamu kena garis dan tulis. Okey. Siapa tak baca lagi? Syamimi baca, Syamimi. Nombor 46. Forensik merupakan salah satu bidang kerjaya di Malaysia. Jawapannya? Forensik. Ya, garis forensik tulis balik kat sini. Forensik, senang benar-benar. Okey, terima kasih Syamimi. Nombor 47. Siapa boleh baca? Syak. Isyak. Okey, baca Isyak. Amir. Nampak Amir dah terkeluar. Aduh, Amir. Nisa. Nisa. Okey, Nisa baca Nisa. Murid sedang beratur untuk memasuki makmal sains. Jawapannya? Makmal sains. Ya, makmal sains. Makmal ni bahasa Arab. Sains tu yang penting. Tapi dia satu benda yang sama. Boleh. Kalau buat sains saja pun betul. Buat makmal sains saja pun, makmal sains pun betul. Saya bagi markah. Yang G ada garis kat sini dan tulis. Okey, nombor 48. Siapa lagi? Amir. Amir dah dah. Okey, Amir dah masuk balik. Selamat. Ambil jadi tu. Mana Amir? Baca. Okey. Angkat sini. Nah ni, manusia. Bukan, murid. Tak. Manusia. 48. Manusia banyak. Banyak. Apa? Banyak. Banyak. Manusia bina Banyak. Banyak. menggunakan tukul Teknologi. apa? Teknologi. Teknologi. Ukul begini. Teknologi dalam kehidupan. Jawapan dia apa? Nak garis yang mana ni? Teknologi. Teknologi tukul Amin. Okey, kamu tulis balik kat sini. Teknologi. Okey, lagi ni 49. Fizuddin Peri Gelap. Sah, oi. Baca. 49. Baca. Boy, cepat. Cepat Fizuddin. Iyalah. Sangat kepada kita. Ya. Jawapan dia apa?
Kosmetik. Kosmetik. Garis kosmetik sini, tulis balik di sini. Kosmetik. Okey, last sekali siapa nak baca? Saya. Bagi Nisa. Okay, Nisha. Jadi baca. Nisha. Amirul. Naim. Syamimi dengar tak? Naim. Syamimi baca. Cepat Syamimi buka mic. Saya bercita-cita menyambung pengajaran di Universiti Malaya. Pengajian sayang, oi, bukan pengajaran, pengajian. Pengajian. Di Universiti Malaya. Okey, jawapan dia apa? Jawapan apa? Universiti. Di University. Betul. Di universiti ni garis tulis balik semula di sini. University tu pinjaman bahasa Inggeris. Bahasa Melayu cakap university ke? College. Bahasa Melayu cakap apa? College. College kan? Cakap je universiti. Cakap je. Sekolah. Sekolah. Sekolah pengajian tinggi. Yelah sekolah formal kan universiti. Ya, kalau bahasa Melayu university, bahasa Inggeris sebab tadi apa? University kan ni. Alif waw tu. Kalau bahasa Inggeris sebut ya wow. Ya wow you. Tapi bila dah di Melayu kan dia jadi university. Jadi sebab kita boleh jawi, kita ikut yang bahasa Melayu. University. Okey ya. Dah habis lah soalan 50 soalan. Alhamdulillah. Habis dah masa kita pun. Jadi rasa senang ke susah soalannya? Saya rasa senang je sebabnya dia banyak pilihan-pilihan macam budak tahap 1. Okey, kita nantikan soalan akhir tahun nanti macam mana dan cubalah kalau nanti dah siap soalan untuk SPI tu ya. Anak Nurul Zazah ni cuba masuk cuba buat. Okey, rasanya kita dah tak ada apa dah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih Zazah. Sama-sama.